Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Disambung pengajian kita Ar-Rusul wa Risalah pada bab kemaksuman para anbiya. Kita semua telah sepakat bahawa para anbiya ini maksum daripada dosa-dosa besar. Tapi kita juga telah berbincang bahawa para ulama' telah berbeza pendapat tentang masalah itu tajuk berkenaan adakah para anbiya ini maksum juga daripada dosa-dosa kecil. Dan pada kuliah yang terakhir kita telah bawakan dalil-dalil bahawa berdalil pendapat jumhur ulama', majoriti ulama' bahawa para anbiya ini tidak maksum daripada dosa kecil. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, al-qawlu bi anna al-anbiya ma'sumun min al-kabair duna as-saghair huwa qawl akthar ulama'il Islam. Kata Ibn Taymiyah, pendapat yang mengatakan bahawa sekalian anbiya itu maksum daripada dosa besar, tidak daripada dosa kecil, adalah pendapat majoriti daripada ulama Islam. Dan juga jami'ut tawaif, begitu juga dengan sekalian taifah-taifah, kumpulan-kumpulan dalam Islam. Maksudnya kumpulan tu Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Murji'ah dan lain-lain. Hatta innahu qawlu akthari ahli al-kalam, sehingga itu juga adalah pendapat daripada pendapat majoriti ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya merujuk kepada Asy'ariyah dan seumpama dengannya. Seperti yang disebut oleh Abul Hasan Al-Amidi, satu ulama Asy'ariyah yang terkenal, an hadha qawlu aktharul asy'ariyah, bahawa ini adalah pendapat an hadha qawla akthar al-asy'ariyah atau asy'ariyah, itu pendapat majoriti ulama Asy'ariyah. Dan kita juga telah bincangkan bahawa ini juga adalah pendapat majoriti ulama ahlu al-hadis. Ini juga pendapat majoriti ulama ahlul hadis. Ahlul hadis maksudnya salaf lah. Ahlul hadis maksudnya salaf. Bal lam yunqal anis salaf, bahkan tidak dinukilkan daripada salaf dan juga daripada imam-imam yang besar, imam kita yang empat terutama sekali, daripada sahabat dan juga tabi'in, melainkan mereka semua menyetujui pendapat ini, iaitu bahawa para anbiya tidak maksum daripada dosa kecil. Dan kita juga telah bincangkan dalil-dalilnya, antaranya kisah Nabi Adam makan buah yang diharam dan dilarangkan dalam syurga. Kemudian dalil yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Daud alaihissalam. Nombor 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengharamkan sebahagian makanan kepada dirinya. Dan juga pendapat yang pendapat yang lain. Hari ini kita masuk pula perbincangan pendapat yang mengatakan bahawa para anbiya ini juga maksum daripada dosa kecil. Ustaz apa? Saya pakai yang Arabnya. Ustaz apa bahasa Melayu? 156. English Ustaz apa? 164. Okey. Al-qailun bi ismatil anbiya min as-saghair. Ulama-ulama yang berpendapat bahawa para anbiya ini maksum daripada dosa kecil. Berkata penulis rahimahullahu taala, yasta'zimu ba'dul bahithin, sebagian pengkaji merasakan besar jika kita menisbahkan kepada Nabi ini dosa-dosa. Betul tak terjemahan saya? Bila kita menisbahkan, maksudnya bila kita
mengatakan bahawa para anbiya ni melakukan dosa kecil. Allati akhbarat an-nususul kitab wa sunnah biwuqu'iha, yang di mana nas-nas Al-Quran dan sunnah telah menjelaskan tentang terjadinya perkara tersebut daripada para anbiya. Wa yadhhabu haula ila tahwil al-amr. Jadi ulama-ulama yang kata tak mungkin Nabi ni buat dosa kecil, dia rasa benda tu sangat besar kalau kita nisbahkan dosa kecil daripada Nabi. Sebab tak mungkin Nabi ni buat dosa kecil. Dan mendakwa bahawa sesiapa yang kata Nabi buat dosa kecil, maka itu adalah satu ta'nu bir Rasul SAW, satu kutukan kepada para anbiya dan para rasul. Kemudian menyebabkan apa? Bila datangnya nas-nas tadi, nas berkenaan Nabi Adam, nas berkenaan Nabi Muhammad SAW, menyebabkan thumma yatahammaluna fi ta'wilin nusus. Jadi menyebabkan dia terpaksa mentakwilkan nas-nas tadi. Faham tak takwil? Tak tahu takwil? Siapa tahu takwil tu apa? Ha? Fahmi takwil apa? Fahmi takwil? Memberi makna yang selainnya. Masya Allah, hampir kena. Faris? Takwil ini kita menjelaskan, memberikan makna yang tidak seperti zahirnya. Contohnya, pagi tadi saya makan nasi. Bukan nasi kot, nasi bubur kot. Bukan nasi. Bukan nasi kot. Ini mungkin ada takwil. Maksud, faham tak? Makna pada makna zahirnya. Macam Nabi Adam makan buah dari pokok yang dilarang. Jadi takwilkan dengan maksud sebenarnya bukan dia makan, tapi sebenarnya dia gigit je, ataupun dia nak takwil. Okey, itu takwil. Okey, takwil ada dua maksud. Kalau kita buka tafsir Tabari, Imam Tabari selalu guna perkataan wa ta'wil. Takwil ayat ini adalah, kalau takwil yang disebut oleh Imam Tabari itu adalah tafsir. Takwil sebenarnya ada banyak maksud. Satu maksud takwil adalah tafsir. Contohnya tafsir ayat Quran. Apakah tafsir ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pemurah lagi maha penyayang? Maksudnya Allah Ta'ala pemurah kepada sekian manusia, Ar-Rahim penyayang kepada orang yang beriman. Contoh itu tafsir. Itu takwil maksud yang pertama. Kalau takwil dengan maksud yang ini, maka itu benar, dibenarkan dalam Islam. Takwil yang kedua seperti pertama juga ialah mimpi. Takwilul ahadith, kan kata Nabi Yusuf telah diberikan takwil mimpi. Kalau itu maksud dengan maksud tafsir, maka itu dibenarkan. Kalau kita sebut takwil dengan makna yang pertama, tafsir, dibenarkan. Takwil makna yang kedua adalah kesan atas apa yang kamu telah lakukan. Wa ahsanu ta'wila, Allah Ta'ala dalam Quran, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang baik dan kesannya lebih baik. Itulah yang khair, yang bagus, dan kesannya lebih baik. Takwil yang kedua maksudnya adalah kesan. Maksudnya apakah takwil daripada perbuatan dia malah belajar? Takwil ini dia akan fail dalam peperiksaan. Takwil maksudnya kesan atas apa yang dia telah lakukan. Ini makna yang kedua, takwil. Makna yang ketiga takwil adalah sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir, ada ma'nahu ar-rajih ila ma'nahu al-marjuh. Memalingkan makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Makna yang rajih apa? Makna yang jelas, yang kita boleh faham dengan jelas. Allah Ta'ala arsyistawa, Allah Ta'ala beristiwa atas arash. Jadi dia tukar istiwa tu istaula, menguasai. Jadi bila dia tukar kepada menguasai, peninglah masalahnya. Adakah Allah Ta'ala tak menguasai arash sebelum dia istiwa atas arash tadi? Dah pening lagi. Jadi takwil dengan makna yang ketiga adalah kita memalingkan maknanya yang rajih, yang jelas, kepada maknanya yang marjuh, yang tak jelas. Saya ulang sekali lagi. Takwil yang ketiga adalah
memalingkan maknanya yang jelas, yang rajih, kepada maknanya yang tak jelas. Itu takwil. Takwil yang ketiga ni madhmum. Madhmum maksudnya perkataan dhamma yadhummu. Madhmum iaitu yang dikeji. Madhmum. Takwil al-madhmum. Jadi apa jadi pada orang yang ambil pendapat yang ketiga, yang kedua ni? Jadi bila datangnya nas-nas yang menunjukkan bahawa sebagian anbiya ni melakukan kesilapan, lalu mereka sebab nak menyokong pendapat mereka, mereka mentakwilkan nas-nas tadi. Sehingga katakan Dr. Ashkar, dia kata apa? Wa huwa ta'wil, sehingga kan ta'wil itu sampai ke darjat mentahrifkan ayat-ayat Allah, mentahrifkan ayat-ayat kitab Allah. Bawa kita kepada satu lagi jargon. Orang putih panggil jargon, kan? Jargon ke jargon? Jargon. Jargon, iaitu tahrif. Apa itu tahrif pula? Tahrif itu harrafa yuharrifu, maksudnya diubah makna terus. Dia kononnya nak takwil, nak cuba tafsirkan kepada makna yang sesuai dengan pendapatnya, sampai ke tahap dia tahrif. Macam istawa tadi lah. Istawa ditambah jadi istawla, ditambah lam kat situ. Jadilah istiwa, maksudnya bersemayam di atas arash, meninggi di atas arash, ditukar jadi makna menguasai. Itu tahrif. Jadi punyalah diorang nak jaga sangat bab tu, sampai nas-nas daripada Quran dan Sunnah menyebabkan Nabi ni buat kesalahan, maka dia ubah sampai ke tahap yang menyebabkan berlaku pada tahrif pula. Tahrif ini dikeji tak? Ya, dikeji. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan orang Ahlul Kitab. Allah Ta'ala sebut yuharrifunal kalima amma wadi'ihi dalam surah Al-Ma'idah. Wa nasu habba mimma dhukiru bih. Orang musyrikin, orang ahli kitab, itu perbuatan dia apa? Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Mereka ubah kalimah daripada tempatnya yang asal. Maksudnya tahrif haram tak? Haram. Dan mereka katakan hadza min indillah wa laysa min indillah. Mereka katakan, mereka tulis Al-Quran itu dengan tangan mereka sendiri. Yatubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka tulis dan katakan ini daripada kitab Allah, dan untuk mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu mereka nak dapatkan ganjaran-ganjaran dunia. Kat situ kita katakan mentahrifkan Al-Quran adalah perbuatan yang keji. Mentahrifkan hadis Nabi SAW adalah perbuatan yang keji. Kerana perbuatan mentahrifkan Al-Quran, mentahrifkan hadis Nabi SAW sama dengan perbuatan orang Ahlul Kitab. Dan tahrif boleh berlaku dalam dua bentuk. Tahrif boleh berlaku dalam dua bentuk. Sama ada kita mentahrifkan lafaznya ataupun mentahrifkan maknanya. Saya ulang sekali lagi, tahrif boleh berlaku dalam dua bentuk. Satu, mentahrifkan lafaznya. Yang kedua, mentahrifkan maknanya. Tahrif lafaz, contohnya diubah baris. Macam kita pernah bincang sebelum ni kan, wa kallamallahu Musa, Allah Ta'ala berkata kepada Musa. Dia tukar wa kallamallaha Musa, Musa yang berkata-kata dengan Allah. Sebab mereka berakidah dengan akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Lalu bila ada nas Al-Quran yang mengatakan Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa AS, mereka mentahrifkannya dengan mengubah baris pada ayat tersebut. Boleh jadi tahrif dengan mengubah perkataan terus, seperti saya sebut tadi, istawa jadi istaula. Boleh juga jadi seperti hittatun jadi hintatun. Orang Yahudi, bila Allah Ta'ala perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis, mereka mengucapkan hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakanlah hittah,
iaitu ampunkanlah dosa kami, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Lalu mereka mengubahkan hittah tadi dengan hintah. Hintah maksudnya gandum. Jadi dia kata, ya Allah berilah kami gandum, bukan pengampunan. Diubah hittah jadi hintah. Boleh bayangkan perkataan tu, huruf tu? Boleh bayangkan? Ha, ta, ta, marbutah. Ha, ta, ta, marbutah. Hittah. Dia punya jahat Yahudi ni, dia tukar jadi hintah, jadilah gandum. Ini kita kata tahrif. Tahrif lafaz. Yang kedua, tahrif dari segi makna. Dia tafsirkan ayat tu dengan makna yang sangat jauh sekali. Contohnya, tahrifnya wahdatul wujud berkenaan dengan ayat-ayat berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdatul wujud yang mengatakan Allah Ta'ala itu sebenarnya satu-satunya wujud dalam muka bumi ini. Makhluk semua tak wujud. Kita semua adalah Allah. Lalu dia kata, kenapa Allah Ta'ala marah Fir'aun bila Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala marah? Agaknya Faris bin Ali. Bukan. Kalau jatuh sama macam kita lah di sunnah. Orang wahdatul wujud kata, kenapa Allah Ta'ala marah kepada Fir'aun? Sebab Fir'aun hanya mengkhususkan dia je yang Tuhan. Sebenarnya semua Tuhan. Punyalah pening kepala otak dia ni. Faham tak? Orang wahdatul wujud dia kata, semua dalam alam ni semua Tuhan. Tengok anjing Tuhan, tengok pensel Tuhan, tengok akmal ni Tuhan. Tuhan dalam poket aku, Tuhan keluar luar poket aku. Sebab dia kata semua ni satu kewujudan, satu wujud saja. Tidak ada wujud melainkan Allah. Itulah wujud illallah. Itu salah tafsir kepada makna la ilaha illallah. Okay? Tak ada wujud melainkan Allah. Kita semua ni Allah. Lalu bila Fir'aun dia declare akulah Tuhan, maka salahlah, sebab kita semua Tuhan. Maka salahlah sebab kita semua adalah Tuhan. Dan silap faham ini yang sesatnya tahu. Ayumi muka dia macam tu, takut orang silap faham. Maksud ini ajaran yang salah. Ini ajaran yang salah. Maksudnya dia kata semua tu Tuhan. Lalu bila Fir'aun declare dia Tuhan, salahlah. Sebab dia declare dia seorang Tuhan. Patutnya kita semua Tuhan sama-sama. Macam mana dia tafsirkan Quran tu kan? Hebat. Begitu juga bila Nabi Muhammad SAW dia sebut, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, janganlah kamu melebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Sebab berlakunya di kalangan umat muslimin masa tu bincang, mana Nabi lagi terror, macam kita bincang mana lagi terror, Ultraman ke apa tu kan tu. Macam kita juga sekarang-kadang mana lagi Muhammad lagi terror, Muhammad boleh, Nabi Daud lagi terror, Nabi Daud boleh lembutkan besi. Nabi Sulaiman lagi terror, Nabi Sulaiman boleh kontrol awan, boleh kontrol jin. Masa kita kecil-kecil dulu kan. Lalu bila Nabi dengar orang sebut Nabi ni lagi hebat, Nabi ni lagi afdal, Nabi ni lagi ni, Nabi kata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kamu mengatakan aku lagi afdal daripada Yunus bin Matta. Sedangkan Nabi dari segi hakikatnya memang lagi afdal, tak syak lagi. Nabi ulul azmi minar rusul. Yang kedua, Nabi sayyidu waladi Adam. Tapi Nabi tak suka adab yang buruk, iaitu kita suka banding-bandingkan antara para anbiya. Itu cara kita faham, betul tak? Cara puak Jahmiyah ni faham. Sebab puak Jahmiyah ni kata apa? Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu di mana-mana. Salah satu Jahmiyah, Allah Ta'ala tu di mana-mana. So apa kaitan dengan hadis tadi, Yunus bin Matta tadi? Siapa boleh faham hadis tu? Dia kata hadis itulah dalil Allah Ta'ala di mana-mana. Nabi jumpa Tuhan juga. Nabi jumpa Tuhan juga. Menurut faham ada orang. Macam mana? Kalau dia nak compare dengan Nabi sebab jumpa Tuhan juga. Macam nak compare Tuhan dengan Tuhan? Tak kena. Dia punya hujah macam ni. Nabi Muhammad SAW jumpa Allah dekat langit. Nabi Yunus AS masuk dalam perut ikan bawah sekali.
Dua-dua berdoa kepada Allah. Nabi Yunus doa dalam perut ikan, di bawah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Muhammad SAW jumpa Allah Ta'ala dekat lain. Jadi jangan lebihkan yang di atas dengan yang di bawah. Maksudnya tak boleh kata kalau Allah Ta'ala tu mesti kat atas. Tak, kat bawah pun satu kelebihan juga. Jadi atas dengan bawah sama. Tak ada kelebihan atas dengan bawah. Jadi kamu tak boleh kata declare Allah Ta'ala tu di atas untuk menunjukkan kehebatan Allah. Jadi atas dengan bawah tu sama. Maksudnya tak ada kelebihan atas dengan bawah. Sebab Nabi kata jangan lebihkan aku dengan Yunus. Nabi Muhammad SAW dia naik Isra Mi'raj. Hebat tak? Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, bawah kan? Jadi jangan lebihkan yang bawah dengan yang atas dengan yang bawah. Jadi atas dengan bawah tak ada beza. Ini tahrif ya? Ini tahrif makna. Hujah ni ada dalam mana? Dalam kitab Bishr al-Marisi yang Imam Sa'id ad-Darimi, Sahibus Sunan, yang tulis Sunan ad-Darimi tu, dia berhujah dengan Bishr al-Marisi. Yang kita pelik, dia bawa ke hadis ni sebagai dalil. Itu kata Syekh Shalih Fauzan, dia kata sungguh ajaib sekali bagi orang boleh ambil hujah ni sebagai dalil Allah Ta'ala di mana-mana. Ajaib betul dia kata, sampai jadi bahan lawak. Macam mana hadis ni boleh jadi bahan? Patah balik, saya nak katakan itu adalah tahrif. Tahrif dari segi makna. Tahrif makna dengan takwil tu hampir sama. Takwil yang fasid tu tahrif lah. Takwil yang fasad itulah tahrif dari segi makna. Faham tak? Takwil yang teruk tu, yang salah tu, itulah tahrif dari segi makna. Wa kana al-ahrabihim, kata Dr. Ashkar, patutnya yang lebih patut bagi mereka, lebih selamat bagi mereka, tafhamul amra ala haqiqatihi, dia faham perkara itu berdasarkan zahirnya, hakikatnya. Wa taqdis an-nusus, ni cantik. Dan mensucikan nusus, memuliakan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Waalaikumsalam. Maksudnya meletakkan nas Al-Quran dan Sunnah itu lebih tinggi daripada akal kita. Itu maksud takdis. Takdis maksudnya memuliakan. Takdis maksudnya mensucikan. Bahasa orang putih kata apa? Takdis dan kudus. Kudus tu kan holy. Orang putih holy ke oli? Holy maksudnya apa? Suci lah. Jadi kita mentakdiskan nas Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita kata nas Al-Quran dan Sunnah takkan cakap benda yang tak masuk akal. Itu maksud takdis an-nusus. Nas Al-Quran dan Sunnah takkan buat cakap benda yang merepek, cakap bahasa kasarnya. Nas Al-Quran dan Sunnah lebih tinggi daripada akal. Lepas tu kata kat sini, wa takdis nusus al-kitab wa sunnah wa istimdadil aqidah fi hadzal amr wa fi kulli amrin minal Quran wa ahadithir Rasul. Dan ambil akidah dalam masalah ini daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika nahkumuha fi kulli amr. Itulah kita orang ahli sunnah berhukum. Kita berjalan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Wa hadha huwa alladhi umirna bih. Inilah kami telah diperintahkan. Kita telah diperintahkan. Amma hadha ta'wil, adapun ta'wil dan tahrif ini ba'da tasrihil kitab, setelah jelasnya kitab telah menjelaskan betapa mereka telah terjatuh dalam biwuqu'u mithla dhalik, terjatuh dalam ta'wil dan tahrif itu. Sesungguhnya mereka telah berhukum dengan hukum hawa nafsu. Betul kata terjemahan saya ni? Betul berhukum dengan hukum hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dhalik. Wa qad intasharat hadhihi ta'wilat indal kitabil muhaddithin. Semua telah tersebar takwil ini dalam kitab muhaddithin. Nampak? Sebab apa? Sebab ada sebahagian muhaddithin bukan atas manhaj salah. Kena faham masalah ni. Yang syarahkan Futuhat Rabbaniyah,
Imam Nawawi punya kitab Al-Adhkar, bukan dalam Majlis Salaf, Al-Asy'ariyah. Imam Nawawi rahimahullah, dia kebanyakan ni pendapat dia salaf, tapi dia juga terkena juga dengan beberapa syubhat Al-Asy'ariyah. Begitu juga dengan Ibn Hajar Al-Asqalani, terkena juga dengan beberapa syubhat Al-Asy'ariyah, walaupun kebanyakan pendapatnya menepati pendapat salaf. Dan mereka semua imam mujtahidun, mereka itu ahli ijtihad, dan mereka kalau benar dapat 2 ganjaran, kalau salah dapat 1 ganjaran. Adapun kita tidak boleh mentaati mereka dalam perkara yang menyalahi salafus salih. Lepas tu kita tengok, bila dia kata, oh tengok ni dalam kitab ni sebut, kitab hadis ni, dia sebutlah nama Taftazani apa semua. Kata ini Asy'ariyah. Kalau kamu nukilkan 1000 nukilan pun, mereka ialah ulama Al-Asy'ariyah. Walhamdulillahi rabbil alamin, mereka tak berjaya menukilkan daripada kita ulama salaf. Wahia ta'wilat fasidah, ia ta'wil yang fasid, yang rosak, min jinsi ta'wil al-batiniyah. Ta'wil batiniyah. Puak batiniyah ni puak apa? Puak Syiah batiniyah. Semua ada nas, semua ada batin. Siapa Syiah batiniyah yang paling terkenal sekali? Siapakah Syiah batiniyah yang paling terkenal sekali? Ibn Sina. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ibn Sina adalah Syiah batiniyah. Antara Syiah batiniyah adalah Al-Muhammad Al-Qaddah, dan juga Fatimiyah, dan juga yang pergi curi Hajarul Aswad, Al-Qaramitah, dan termasuklah zaman sekarang Bashar al-Assad dan semua yang berakidah dengannya ialah akidah, namanya akidah apa dia? Akidah Syiah batiniyah. Syiah batiniyah apa? Semua ada tafsiran batin. Termasuklah macam golongan sufi zaman sekarang yang mentafsirkan banyak nas-nas pada Quran dan Sunnah dengan tafsiran batin. Contoh, solat itu adalah haji itu ziaratul qalb, ziarah hati. Tak semestinya kena pergi ziarah Mekah, yang penting ziarah hati tu. Yes, sah. Ibn Qayyim sebut dalam kitab Nuniyah dia. Sebab tu tidak ada agama yang lebih kufur daripada agama batiniyah ni. Lepas tu semua nas-nas akhirat semua dia takwil. Itu sebenarnya tak ada. Nas akhirat pada masyarakat semua tak ada. Itu hanyalah cara Allah Ta'ala nak menakut-nakutkan kita. Dia takwilkan semua nas-nas berkenaan dengan hari akhirat. Lepas tu Ibn Qayyim kata, siapa lagi tu? Asy'ariyah ke batiniyah? Ini Ibn Qayyim dalam buku dia bagi satu teka-teki. Siapa lagi jahat? Asy'ariyah ke batiniyah? Siapa lagi jahat? Dia dua memang jahat lah. Siapa lagi jahat? Ibn Taymiyah kata, korang Asy'ariyah, korang kata batiniyah sesat sebab batiniyah mentakwilkan nas-nas akhirat. Korang lagi jahat, korang takwilkan nas-nas sifat Allah. Siapa lagi jahat? Asy'ariyah. Sekurang-kurangnya dia takwilkan nas-nas berkenaan dengan tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Nas-nas akhirat, nas-nas salat, nas-nas haji, nas-nas zakat. Zakat itulah penyucian jiwa. Kemudian zakat masuk penyucian jiwa. Jadi jiwa bersih masuk dalam zakat lah. Tak semesti keluar duit. Solat itu doa. Kalau kamu dah berdoa tak perlu solat lagi lah. Solat itu silah hubungan dengan Allah SWT. Ni puak batiniyah, apa tak perlu disolat, tak boleh apa semua. Tapi kata Ibn Qayyim, korang kata batiniyah ni kafir sebab mentakwilkan nas-nas akhirat, takwilkan nas dengan solat apa semua. Korang takwilkan nas-nas sifat Allah. Siapa lagi dahsyat? Ini kata Ibn Qayyim lah, sekadar nak berhujah. Sekadar nak berhujah dengan Asy'ariyah, bagi siapa yang memahaminya. Dan tafsir yang takwil yang batiniyah dan juga takwil Jahmi
Al-Jahmiyah, iaitu satu puak dalam Islam yang muncul pada zaman tabi'in ataupun tabi'in, zaman tabi'in, zaman Imam Ahmad semua. Yang ni puak yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Jahm, dia asal daripada nama Jaham bin Safwan. Tapi Jaham bin Safwan bukan pengasas pertama. Pengasas pertama adalah Ja'd bin Dirham. Itu pengasas yang pertama. Al-Jahm bin Safwan orang yang memfamouskannya. Al-Jahm bin Safwan dan juga bapa dia maksudnya guru dia, Al-Ja'd bin Dirham, ialah orang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak berkata-kata, Allah Ta'ala tak melihat, Allah Ta'ala tak semua benda tak ada. Sebab dia kata semua sifat-sifat ni adalah sifat makhluk. Dia kata semua sifat tu sifat makhluk, dia kata. Bukankah berkata-kata tu makhluk yang berkata? Tidakkah melihat tu makhluk yang melihat? Jadi kalau makhluk melihat, makhluk berkata-kata, jadi tak bolehlah Allah Ta'ala berkata-kata. Kalau kamu kata Allah Ta'ala berkata-kata, maksud kamu telah menyamakan Allah Ta'ala dengan manusia. Sekali kita tanya dia, Allah Ta'ala wujud tak? Tanya soalan. Michel Marisi tanya balik, Allah Ta'ala tu wujud tak? Wujud. Makhluk wujud tak? Dia kata wujud. Habis tu habis tu makhluk wujud. Maksudnya kau telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk juga. Jadi dia ubah ijaz pula. Allah Ta'ala tu wujud, tapi wujudnya lain. Bukan di dalam, bukan di luar, bukan di atas, bukan di bawah, bukan dalam akal, bukan luar akal. Sekali kata itu macam kamu telah samakan Allah Ta'ala dengan benda yang tak ada, lagi teruk. At least samakan Allah Ta'ala dengan benda yang ada, okey juga. Kamu samakan dengan benda yang tak ada. Lagilah teruk. Kamu mentashbihkan Allah dengan benda yang tak ada. Kan benda tak ada kan tak ada dalam luar, tidak di dalam, tak ada di atas, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri. Maksudnya kamu telah tashbihkan Allah, kamu telah samakan Allah dengan benda yang tak ada. Lagi bagus tashbihkan Allah dengan benda yang ada. Mana lagi teruk? Tashbihkan dengan benda tak ada kan tashbih dengan benda yang tak ada? Mestilah tashbih dengan benda yang ada lagi bagus. Sebab ada, sekurangnya ada sifat. Itu ceritalah, bukan babnya kat sini. Tapi itulah Jahmiyah, sehingga mereka telah dibunuh. Ja'd bin Dirham telah dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Al-Jahm bin Safwan telah dibunuh oleh Gubernur Salim Al-Ahwaz. Salim Al-Ahwaz maksudnya Gubernur Ahwaz. Ahwaz tu kat mana? Ahwaz tu sekarang ni, kalau di negara Iran, selatan Iran, negeri sunnah. Sekarang habis dah sunnah. Al-Ahwaz nama tempat tersebut, Salim Al-Ahwaz. Ada pula Khalid Al-Qasri, itu telah membunuh Al-Ja'd bin Dirham, yang seperti kata-katanya yang famous, hari ini kamu semua sembelih korban kamu, maka aku akan sembelih korban aku, iaitu Al-Ja'd bin Dirham. Lepas sebagai khutbah hari raya haji, dia pun turun bawah dan dia sembelihlah Al-Ja'd bin Dirham. Maksud sembelih tu maksudnya dihukum bunuh lah, bukan sembelih macam ISIS buat tu, mana boleh haram. Sembelih tu maksudnya dia dihukum pancung. Kerana apa? Menolak ayat Al-Quran, kufur dengan ayat Al-Quran. Dia tolak terus. Dia kata tak ada, ayat ni tak boleh pakai. Lalu orang yang datang selepas tu, dia tak boleh pakai strategi ni lagi dah. Kalau tolak terus nanti kena hukum bunuh. Apa kata kita ejaz maknanya? Kita takwil. Jadi bukannya Allah Ta'ala tak berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata, tapi berkata-kata dengan suara hati. Dia ubah pula. Dia tak berani cakap di depan dah. Tak berani kata Allah Ta'ala tak berkata-kata. Berkata-kata dengan suara hati. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tapi bukan Allah Ta'ala turun, yang turunnya rahmatnya. Allah Ta'ala ada atas arash, bukan Allah Ta'ala atas arash, tapi atas arash itu adalah menguasai arash. Allah Ta'ala boleh dilihat akhirat kelak, bukan Allah Ta'ala boleh dilihat, yang boleh dilihat adalah rahmat Allah. Dia adjust. Dia tak berani cakap depan-depan lagi dah. Dia adjust. Sebab kalau cakap depan-depan, apa jadi? Kena hukum pancung. Jadi Bishr al-Marrisi diubah, dia takwil.
Akhirnya semualah puak-puak yang datang selepas dia, Asy'ariyah, Mu'tazilah, apa semua, ambil hujah Bishr Marisi yang dapat saham dia. Okey. Ustaz berat sangat dah, Ustaz banyak sangat nama. Tak apalah. Yang penting Jahmiyah ni sesat. Yang paling penting sekali, dia punya slogan Jahmiyah yang paling besar, Allahu wujudun bila makanin. Allah Ta'ala itu wujud tanpa bertempat. Dengar je ustaz cakap benda tu, ustaz tu Jahmiyah. Nah, ustaz tu ada fikrah Jahmiyah. Sebab dia lah antara orang, Jahm bin Safwan adalah orang pertama menafikan Allah Ta'ala atas arash dan bumi Islam, dunia Islam. Jadi ulama kata orang pertama yang tolak Allah Ta'ala atas arash kat mana? Fir'aun. Ahsan. Fir'aun ya tolak. Kan kata apa? Ibn Ali Sarkhan, la'alli attali'u ala ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Bilakah aku satu bangunan yang tinggi supaya aku boleh berjumpa dengan Tuhan Musa, kerana aku rasa Musa ini bohong. Kenapa nak buat bangunan tinggi pula? Sebab Nabi Musa bagi tahu Allah Ta'ala tu tinggi. Jadi siapa yang kata Allah Ta'ala bukan kat atas arash, sebenarnya perangai dia perangai Fir'aun. Jadi apa syubhah mereka? Mereka ada dua syubhat. Syubhat ni maksudnya apa? Kekeliruan. Syubhat bahasa Inggeris terjemah apa? Argument. Syubhat bukan argument. Argument itu ialah hujah. Dalam buku Arab dia tulis syubhat. Syubhat itu dia mereka ni ada dua benda yang tak betul dalam kepala dia. Syubhat. Syubhat ni kita kata silap faham, salah faham, memahami bukan dengan cara yang benar. Itu syubhat. Lepas tu ulama kata penyakit manusia ada dua saja, syubhat dan syahwat. Syubhat silap faham, misunderstanding boleh juga. Tapi kadang-kadang mereka sengaja misunderstanding. Kalau miss, dia termiss, betul tak? Dia miss, dia silap faham. Ini memang kepala otak dia memang sengaja nak menyilap fahamkan otak dia tu. Intentional. Syubhat. Ya, dah terkena syubhat lah. Syubhat ni kita kata faham bukan dengan cara yang benar. Itu syubhat. Syubhat. Syubhat maksud dia apa? Adalah memahami satu perkara tu bukan ala hakikatihi, dengan perkara yang sebenar, yang hakikat, yang sepatut difaham. Lalu dia bina dia punya tindakan, kefahaman atas kesalahfahaman tadi. Tapi dia percaya benda tu betul. Yes, itu masalah syubhat. Benda yang salah disangka betul. Bahkan dia berjuang pula. Bahkan dihukum siapa yang kata Allah Ta'ala atas arash, maka dia kafir. Dengan selamba je dia declare. Begitu selamba sekali. Siapa kata Allah Ta'ala arash, dia kafir. Sebab dia kata Allah Ta'ala arash, maksudnya Allah Ta'ala itu bertempat. Makhluk suci daripada Tuhan suci daripada bertempat, daripada tahayyus, daripada jihah, daripada arah. Kita siapa yang pakai istilah arah, tempat? Aku tak pernah pakai pun. Quran tak pernah pakai pun. Tempat, arah, jihah, apa semua. Ini soalan bid'ah. Okey, sambunglah syubhat. Mereka ada dua syubhat. Alladzina mana'u min wuqu'in saghar min al-anbiya awradu syubhatain. Orang terjatuh dalam syubhat mengatakan bahawa Nabi ni tak terjatuh dalam dosa kecil. Mereka ada dua syubhat. Yang pertama, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti Rasul dan mencontohi mereka. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah kami telah jadikan bagi kamu itu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Wa hadha sya'nu kulli rasulin. Ini adalah keadaannya setiap Rasul. Dan arahan untuk ikut Rasul ini merangkumi semua perkara daripada perbuatan mereka, sama ada iktiqad mereka, perbuatan mereka, kata-kata mereka.
Dan tidak ada mahalah, tidak boleh kita ada jalan lain. Li'annahu law jaza an yaqa' min ar-rasul ma'siyatan lillah. Kalaulah kamu kata boleh Rasul tu buat maksiat, nanti maksiat kecil lah, dosa kecil ni maksiat juga, dosa kecil kan, la hasala tanaqud fi waqi'il hal, akan berlakunya pertentangan. Sebab tadi suruh ikut. Jadi kalau Nabi pernah buat salah, jadi maksudnya Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi buat salah. Ini syubhat dia. Sebenarnya tak payah tanya ulama', kita boleh jawab. Kita suruh ikut yang baik daripada Nabi SAW. Kesalahannya pasti Allah Ta'ala akan jelaskan dan betulkan. Dan itu yang kita kena ikut, yang Nabi telah betulkan. Macam Nabi terlupa ketika salat. Adakah maksudnya Nabi suruh kita lupa dalam salat lepas ni? Sila lupa dalam salat. Asal kau lupa, asal kau sengaja bersemayam 4. Sebab Nabi pernah semayang Zuhur 2 rakaat, terlupa. Tak logik kan? Hujan ni hujan tak logik. Sebab kesalahan yang Nabi buat tu terbuat, tersalah, salah, tersilap. Hatta kita pun bila kita jadikan guru sebagai contoh, sekali satu hari cikgu tu terbuat salah, adakah maksudnya kita kata ikutlah cikgu tu walaupun dia tersalah? Tak logik kan? Maksudnya benda tersebut adalah syubhah yang sangat kita kata syubhat yang sangat lemah. Ini yaqtadi, jadi melazimkan kita yajtami' fi hadhihi al-ma'siyah allati waqa'na Rasul al-amr bi'ittiba'iha. So dia kata kalau kita kata macam tu, maksudnya kita kena ikutlah Rasul kalau dia buat salah. Sebab kita ni disuruh untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan melarang kita wan nahyu an muwafaqatiha min haitsu kauniha ma'siyatan manhiyun anhu. Wa ta'asi idza tadi okey, wan nahyu an muwafaqatiha, dan melarang untuk kita mengikutinya pada tempat yang di mana dia maksiat yang dilarang daripadanya. Dan ini adalah tanaqud, bertentangan. Dia kata fala yumkin an ya'murallaha 'abdan bi syai'in fi hal annahu yanhahun anhu. Takkan Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh perintahkan, kemudian suruh tak ikut pula. Nampak benda ni tanaqud. Sebenarnya tak tanaqud sebenarnya. Wa qauluhum, kata-kata mereka, hadza yakunu sahihan. Kata-kata mereka ini betul kalaulah kesalahan Rasul tadi khafiyatan. Maksudnya apa? Tersembunyi, ghaira zahirah, tidak zahir. Maksudnya apa? Orang confuse, ini betul ke ini salah, ini betul ke ini salah. Jadi orang ikut. Bihaitsu takhtalitu alaina ta'ah bil ma'siyah, di mana kita akan tercampur, confuse antara yang benar dan yang maksiat. Amma wa anna Allah, adapun sekiranya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan yunabbih, telah memberi hadar, telah memberi peringatan kepada Rasulnya dan anbiya-Nya kepada apa yang mereka telah lakukan daripada perkara-perkara yang menyalahi, mukhalafat, dan mentaufikkan mereka untuk bertaubat daripadanya tanpa takhir, tanpa melewat-lewatkan, min ghairi ta'khirin, fa innama awraduhu la yasluh dalilan bal yakunu ta'assi bihim fi hadha mansaban 'ala al-isra' fi at-taubah. Bahkan apa yang disebutkan ini tak sesuai untuk jadikan dalil bagi mereka. Bahkan dalil bagi kita untuk buat apa pula? Supaya kita belajar taubat apabila telah melakukan kesilapan. Maksudnya apa kesimpulan dia? Ayat dia, ayat dia mungkin kita terbalik sikit. Sedang dia kata, bukankah Nabi pernah buat kesilapan, tapi tak pernahlah kesilapan yang Nabi buat tu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Betul, semua kesalahan yang para anbiya buat, semuanya Allah Ta'ala akan tegur direct. Satu, Allah Ta'ala akan tegur. Yang kedua, teguran tu pula bukan takhir, bukan lewat tau, terus tegur je, supaya manusia tak sempat nak ikut. So manusia tak sempat nak ikut. Nabi berpaling, terus Allah Ta'ala terus hantarkan ayat. Tak sempat orang nak buat macam tu, nak berpaling daripada orang yang susah, maka tak sempat orang nak ikut. Betul, Nabi Adam AS tak sempat manusia lain nak ikut, betul tak? Sebab mana ada manusia lain ni?
Mana ada manusia yang lain-lain nak sempat ikut Nabi Adam makan buah khuld. Buah khuld tu buah syaitan tu lah, yang syaitan namakan. Satu, yang kedua. Itu yang kedua. Maksudnya satu, Allah Ta'ala tegur. Yang kedua, Allah Ta'ala tegur dengan segera. Yang ketiga, tak disebut bila Nabi bersalah, melainkan yang ketiga pasti Allah Ta'ala akan sebut mereka para anbiya ini ditaufikkan dengan taubat. Yang ketiga. Yang keempat, dan mereka tak lagi ulang kesalahan tersebut. Ada 4 perkara yang isu ni. Kalau kita faham 4 ni, selesai masalah. Satu, tadi pertama apa dia? Para anbiya ditegur direct terus. Yang kedua, immediate, tak tangguh. Tegur satu. Yang kedua, immediate. Yang ketiga, ditaufikkan untuk taubat. Yang keempat, tak ulang lagi. Cantik. Bila kita faham empat-empat ni, empat-empat lah yang patut seorang Muslim ikut, betul tak? Bahkan lagi bagus berlakunya kesilapan daripada anbiya tadi. Sebagai dalil kepada kita, kalau kita berlaku kesilapan, ini sikap kita. Pertama, terus taubat. Mengajar kita juga, kalau nampak orang silap, terus tegur. Itu dalam Nabi SAW tu, ulama keluarkan kaedah fiqah, iaitu tidak boleh kita kata Nabi itu menangguhkan al-bayan, penjelasan, ketika waktil hajah, ketika waktu berhajat penjelasan tersebut. Ini ulama fiqah, ulama hadis pegang kaedah ni. Maksudnya, kalau berlaku kesilapan di kalangan sahabat, Nabi tengok mustahil bagi Nabi SAW biarkan kesalahan tadi tanpa ditegur waktu tu juga. Itu ulama kata la yajuz ta'khir al-bayan. Bagi para Nabi itu tidak dibenarkan ta'khir al-bayan, iaitu menangguhkan penjelasan tentang kesalahan mereka tersebut inda waqtil hajah, ketika waktu berhajat. Antara kaedah ni lah ulama pegang. Bila ada para sahabat kaki dia berdarah depan Nabi SAW sembahyang, Nabi tak tegur. Sebab kalau batal, pasti Nabi terus akan tegur. Kalau batal, pasti Nabi terus akan tegur. Bila Abu Bakrah dia datang dengan dia rukuk-rukuk terus masuk saf, Nabi tak kata kau dah bergerak lebih daripada 3 kali tak? 3 pergerakan besar, batal sembahyang kamu. Tak ada pun Nabi kata macam tu. Dia kata, sembahyang okey, teruskan sembahyang. Para sahabat yang buka kasut confirm bergerak lebih daripada 3 kali. Kan bila Nabi buka kasut, dia orang buka kasut kat belakang kan? Kan buka kasut tulis tepi lagi, mesti lebih 3 kali, confirm lah. Angkat kaki kanan 1, angkat kaki kiri 1, 2 dah. Angkat 1, letak 2, tolak lagi 3. 3 kanan 3 kiri, 6 pergerakan mat. Batal lama dah batal. Betul tak? Tapi Nabi tak tegur. Nabi tak kata, korang gerak. Siapa yang kasut, yang pakai macam sneakers tu lagi batal. Sebab nak buka susah kan. Kalau selipar pun dia senang, tolak macam tu je. Kalau kasut, para sahabat semua kasut tak sama. Dan kena faham, kasut ada barang Nabi juga. Ada kasut, dia panggil kasut Romania. Kasut macam Rom tu, kena tengok cerita gladiator tu kan, yang ikat apa semua tu. Macam mana para sahabat buka agak-agaknya. Takkan bayangkan semua sahabat pakai selipar je ketika sembahyang. Siapa Nabi kata, siapa yang masa buka kasut tadi lebih daripada 3 kali, ulang balik solat. Tak ada kan, betul tak? Itu juga ketika Nabi SAW sembahyang terlebih rakaat. Tak ada Nabi kata siapa yang sembahyang lebih rakaat jadi batal solat dia. Siapa suruh ikut imam ketika imam salah? Atau dia kata, lepas ni kalau imam terlebih rakaat jangan ikut. Walaupun pendapat jumhur ulama macam tu kan, pendapat jumhur ulama, kalau imam terlebih rakaat jangan ikut, dia stay. Walaupun imam tu bangun seorang-seorang, dah cakap subhanallah, subhanallah, imam pekak, tak faham juga kan. Contoh saya bagi contoh, imam pekak,
Atau imam tengah khusyuk sangat, dia baca ayat akhirat sampai menangis-nangis. Orang cakap subhanallah, subhanallah. Ingat, Masya Allah, orang belakang kata suara aku sedap. Subhanallah, subhanallah. Orang puji suara dia sedap agaknya kan. Dia subhanallah, subhanallah. Dia, sedangkan orang tegur dia pun teruskan juga. Naik ke rakaat yang seterusnya, yang kelima. Maka jumhur ulama, hatta Syekh Utsaimin rahimahullah, dia kata tak boleh ikut imam salah. Kalau ikut salah, batal solat. Kena stay dekat keempat tu. Terdapat Syekh Albani rahimahullah ikut juga. Maksud saya ibu aja ikut juga, tak? Dan juga guru-guru kita yang ikut pendapat Syekh Albani rahimahullah, dan saya pun cenderung pada pendapat ni. Ibnu Qayyim pun cenderung pada pendapat ni, ikut juga dan sujud sahwi bersama dengan imam. Barakallahu fikum. Nabi Sa'di kita jangan ikut. Nanti pendapat jumhur ulama. Okey. Tapi nak katakan kalau salah masa Nabi SAW makan tegurnya. Jadi kat sini patah baliklah. Dia kata wal isra' fi taubah inda wuqu'il ma'siyah, dan bersegera ketika bertaubat ketika berlakunya maksiat. Wa adami taswif fi hadha, dan tidak bertaswif. Taswif ni apa maksudnya? Dia berkata saufa tu taswif lah. Ta'assiyan bir-rusul wal anbiya, mengikuti rasul dan para anbiya al-kiram fi mubadaratihim bitaubati min ghairi ta'khir. Iaitu kita mengikuti para rasul dan anbiya dalam bersegeranya mereka dalam bertaubat tanpa menangguh-nangguhkannya. Nampak tak? Jadi sebenarnya kesalahan para anbiya tu lagi bagus sebenarnya, lagi mantap. Menyebabkan kita ni ada petunjuk ketika kita tersilap. Ada pun Nabi tak nak buat silap langsung. Apa petunjuk kita? Walhamdulillahirabbil alamin. Asalnya anna haula tawahhamu anna dhunub tunafil kamal. Dengar ni. Ini syubhah mereka kedua. Dia kata apa? Dia kata dosa itu menyebabkan menafikan kesempurnaan. Dosa menafikan kesempurnaan. Wa annaha takunu naqsan wa in tabat ta'ib minha. Ini syubhah kedua. Dia kata benda tersebut menjadi kekurangan walaupun dia bertaubat daripadanya. Kata Syekh Ashqar, wa hadha ghairu sahih. Ini tidak benar. Fa inna taubatah taghfirul haubah. Sesungguhnya taubat itu menghapuskan segala dosa. Haubah. Allahumma ighfir haubati. Mendengar doa tu? Allahumma ja'alni laka dhakkara, laka rahiba, ilaika mughbita, wa ilaika awwahamu muniba. Doa Allahumma ighfir haubati waghsil dhunubi waslil sakhimata qalbi. Maksud waslul sakhimata qalbi. Antaranya haubah itu dosa. Wala tunafil kamal, dan tidak menafikan kesempurnaan. Wala yatawajjah ila sahibiha al-laum, dan orang yang bertaubat kita tidak mengeji mereka, tidak mengutuk mereka. Bal innal abda, bahkan sesungguhnya seorang hamba itu fi kathiri minal ahyan, dalam banyak keadaan, yakunu ba'da taubatihi min ma'siyatihi, lepas dia bertaubat daripada maksiatnya, khairan min qabli wuqu'il ma'siyah, lebih baik daripada ketika dia sebelum buat maksiat. Betul tak? Ya, kita tengok orang yang buat dosa besar, akhirnya Masya Allah dia taubat sungguh-sungguh, akhirnya dapati bagus. Dia berhijab yang sempurna, Masya Allah, meninggalkan dia punya aktiviti-aktiviti maksiatnya. Kalau dulu dia jual benda-benda yang haram, dia tinggalkan. Kalau dia berlibatkan perniagaan yang haram, dia tinggalkan. Kerana kesedaran dia tak tahu dosa besar yang dia lakukan. Jadi kita kata dosa tadi menyebabkan dia telah menjadi manusia yang lebih baik. Lepas tu kita ni bila orang taubat macam tu, janganlah cerita balik, cerita lama-lama dia. Keluarkan balik gambar dia masa muda, masa tengah seksi-meksi tu. Ini semua perbuatan orang munafik, orang jahat ni. Nak cuba nak katakan, alah kau dulu kau bukan baik sangat, kau dulu pakai teruk juga. Dia keluarkan balik gambar-gambar lama dia. Tengok gambar dulu macam mana. Sampai atas puka dia punya kain. Nampak? Nak cerita balik bangai. Jangan, ini perbuatan nifak. Dia nak melekeh-lekehkan orang yang baik. Dia kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang melekeh-lekehkan orang yang jadi baik, contohnya dia tunjuk ni katakanlah orang dah insaf,
dah ada janggut, dah pakai seluar pun dah tak isbal. Tu tunjuk gambar dia masa tengah rockers dulu macam ni tu. Ha? Dia macam ni, masya-Allah. Apa tujuan dia? Kata Syekh Salih Fauzan, kalau orang buat macam ni, ini perangai orang nifak. Nifak. Hendaklah orang yang buat tu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tanaqqusan, seolah-olah dia nak memperlekehkan orang yang jadi baik tadi. Ini siapa yang ada gambar lama-lama, delete. Jangan tunjuk dalam Facebook. Zaman masa dia form 5, zaman masa dia tengah ceni lagi kan, gambar dia tengah pakai. Jangan. Zaman dia masa kat asrama buka baju, ambil gambar dengan kawan dia sama. Kan? 3-4 orang macam ni. Kan? Buang gambar tersebut. Jadi fitnah. Allah musta'an. Sebab apa? Sebab bila dia taubat jadi manusia lebih baik. Wadzalika lima yakunu fi qalbihi min nadam. Kerana pada hatinya ada perasaan nadam, menyesal, khauf, takut, khasyah, gerun min Allah Ta'ala, yang tak ada pada sebelumnya. Walima yajhadu fihi nafsahu minal istighfar wa du'a, iaitu dia memaksa diri dia, aku mengajak diri dia berjihad dengan dirinya dalam beristighfar dan doa. Walima yakum bihi min salihil a'mal, dan dia cuba membaiki diri dengan melakukan amalan salih. Kasih nak bagi tahu kita bahawa orang yang bertaubat itu pasti dia beramal salih. Bukannya orang bertaubat, ai dah taubat dah, ai tak buat dah benda-benda lama tu, tapi dia tak mengaji, dia tak beramal salih, tak baiki diri. Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila salihah, illa alladhina tabu min ba'dika wa min ba'di dhalika wa aslahu. Allah Ta'ala selalu sebut dalam Quran, lepas perkataan taubat, pasti lepas ni diiringi dengan perkataan wa aslahu. Dia mengislahkan diri dia, memperbaiki dirinya dari segi akidahnya, dari segi ilmunya, dari segi amalannya, dari segi akhlaknya. Bukan hanya taubat aku dah tinggalkan. Dah tinggalkan, dah jadi lagi juri pertandingan menyanyi. Apa faedahnya? La faedah fihi. Jadilah macam orang yang taubat macam Lun Puff Daddy punya kawan tu. Akmal kenal Puff Daddy? Ya, Akmal baca kitab je. Baguslah tu, tak kenal. Lun, Masya Allah, dia taubat, belajar kat Madinah. Orang offer dia belajar universiti, dia ambil untuk belajar di Madinah. Masya Allah, bila orang suruh kata rap lah sikit-sikit, aku nak dengar balik kau rap, dia tak nak rap. Sedangkan dia dulu pakar rap. Kemudian dipenjarakan pula. Dia dakwah dalam penjara tu, Masya Allah. Dia bersabar atas jalan tersebut. Ini waslah. Ada benda insaf, nangis-nangis semula insaf, kemudian kita offer mengaji free, tolak. Lepas tu jadi juri balik tu. Lebih lagi daripada orang lain. Dia lagi terlebih kuah, overacting dengan orang lain ni. Tak ada kena-mengena antara hidup dia mati. Mak kita marah tu sebab dulu orang tersebut pernah di-offer oleh Dr. Siddiq Baba untuk mengaji kat UAE percuma sebagai ikon wanita yang insaf, di antara yang awal-awal yang insaf. Sebenarnya yang lain-lain ni kan, sebenarnya awal yang lain ni. Lepas tu kita wa'aslahu, kena mengaji. Jadi kita tengok orang yang berubah, dia mengaji, kita akan dapati Masya Allah perubahan yang sangat baik. Ada pun orang yang berubah tak nak mengaji, Masya Allah. Dan kita lihat sahabat-sahabat kita kan, Masya Allah yang mengaji kesana. Yang tak mengaji tu yang make up 8 inci lagi tu, Masya Allah. Insaf tapi Masya Allah. Tak maaf Ustaz dia mengomel. Cerita benar ni, cerita benar. Sebab islah tidak akan berlaku melainkan dengan islahul ilm. Wa arju bidzalika an tamhus salihat as-sayyi'at, dan juga dia berharap dengan kebaikan yang dilakukan. Sebab apa? Seorang yang taubat, dia rasa dosa dia sangat banyak. Jadi dia nakkan amal soleh tadi menghapuskan kejahatan dia. Seperti kata sebagian salaf, kana Daud alaihi salam ba'da taubah khairan min qabl khatiyah. Dia lebih bagus lepas taubat, lagi bagus pada sebelum melakukan kesalahan tadi. Wa qala al-akhar, berkata sebagian lain, law lam takun at-taubah ahabba al-ashya', kalau bukanlah taubat itu benda yang paling disukai kepadanya, lima tuliya bidzambi akramal khalqi alaihi. Kita orang salaf kata apa?
kalau bukanlah taubat itu benda yang paling disukai di sisi Allah, maka Allah Ta'ala tak uji hamba-hamba ni dengan hamba yang paling hebat dengan dosa. Betul tak? Kalau taubat itu ialah benda yang paling agung, ibadat yang paling hebat, mesti yang ibadat yang paling hebat ni manusia yang paling hebat buat. Siapa? Para anbiya. Kan? Betul tak? Sekejap nanti kalau kita kata para anbiya tak ada buat kesalahan, maka para anbiya tak faham makna taubat. Habis itu kenapa Nabi SAW kata wa inni la astaghfirullah fa 70 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 70 kali, dan riwayat lain 100 marrah, 100 kali satu hari. Ada sebabnya. Wa qad thabata fi as-sihah, sabit daripada hadis-hadis yang sahih, anna Allah ashadda farhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya, min rajulin adallathu naqatuhu bi ardi falat, iaitu dia telah sesat, unta telah sesatkannya di negeri yang negeri padang pasir. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang untanya hilang di padang pasir, yang pada unta tersebut ada makanannya dan minumannya. Fanama naumatan faqama, maka dia tidur dan dia bangun. Fawajada rahilatahu fawqa ra'sihi, dia nampaklah dia punya untanya kat kepala dia. Dia bangun, oh nampak atas kepala dia. Okey, faqala Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau lah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Akhta'a min shiddatil farah, maka dia tersilap sampai sebab terlampau gembira. Biasa kita dengar hadis ni kan. Wa fil kitabil karim inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Juga kata Allah Ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan. Nampak tak ayat ni? Ini kan orang yang bertaubat, beriman, dan beriman mesti berilmu, betul tak? Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wal asr innal insana lafi husr. Ila alladziina amanu, mereka orang yang beriman, itu orang yang beriman pasti dia berilmu dulu. Wa amila salihan, dan beramal salih, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, mereka itu Allah Ta'ala tukarkan kejahatan mereka dengan hasanat, dengan kebaikan. Wa fi yaumil qiyamah yudnillahul mu'min, Allah Ta'ala dekat dengan orang beriman. Fa yad'u ala kanafihi wa yasturuhu, dan dia menutupnya, wa yasturuhu. Fa yaqul ata'rifu dhanba kadza, kamu tahu tak dosa apa ni? Ata'rifu dhanba kadza, kamu tahu dosa itu tak? Fa yaqul na'am ya Allah, aku tahu ni dosa aku, ay Rabb. Hatta idza qarrara bi dhunubihi, sehingga dia mengiktiraf dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan lihat pada dirinya bahawa dia akan binasa. Qala satartuha 'alaika fid dunya, hari ini aku telah tutupkannya bagi kamu di dunia. Aku telah tutupkannya di dunia, dulu kat dunia dosa kamu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampunkan kamu. Masya-Allah. Kemudian ditutup pula wa ma'lum, dan maklum. Dia kata lam yaqa' dhanbun min nabiyyin, tidak berlakulah dosa pada nabi itu illa waqad sar'a ila taubah, melainkan dia bersegera kepada taubat, wal istighfar min, dan istighfar daripadanya. Apa beza taubat dengan istighfar? Setengah istighfar, ya Allah ampunkan dosaku. Ada bertaubat dia lebih detail. Taubat dia menyesal, dia tak nak ulang balik, dia berazam menyesal, berazam tidak mahu mengulanginya. Wal istighfar minhu yadulluna ala hadha, menunjukkan kepada kita bahawa annal Quran lam yadhkur dhunubal anbiya, bahawa Al-Quran tidaklah menyebut dosa-dosa yang dilakukan oleh anbiya, itu dosa-dosa kecil tadi, illa makrunatan bitaubati wal istighfar, melainkan dosa itu disertakan bersama padanya dengan taubat dan istighfar. Kan? Kisah Nabi Adam, setiap kali kisah Nabi Adam mesti bawah tu cerita pasal Nabi Adam bertaubat. Kisah Nabi Ibrahim kan, bila kata aku nak ampunkan untuk engkau wahai ayahku kan, illa qaula Ibrahim li abihi, melainkan kepada Ibrahim kepada ayahnya. Allah Ta'ala sebut kesalahan Nabi Ibrahim tadi, maka Allah Ta'ala sebut taubatnya para anbiya tadi.
fa Adam wa zawjuhu, dan Adam dan isterinya, asaya fabadara ila taubah, maka mereka dua telah bermaksiat, telah melakukan kesalahan, dan mereka berdua telah bersegera kepada taubat. Qailaini, dengan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Sekiranya kamu tak ampunkan kami dan merahmati kami, maka pasti kami termasuk orang yang rugi. Doa yang bagus. Inilah kalimat yang Allah Ta'ala ajarkan kepada dia. Bukan seperti golongan-golongan tarikat, tasawuf mengatakan bahawa Nabi Adam ni diampunkan dosanya sebab dia bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata macam mana Nabi Adam diterima taubat ni? Sebab nampak dekat Kaabah, dekat Arash ada nama Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan nama yang ke Arash tadi, maka ampunlah dosa aku. Ini cerita khurafat, cerita tak betul, tak sahih, makdzub, mukhtalik, masnu'. Kisah yang dibuat dusta atas Nabi SAW. Tak benar. Nabi Adam tidak bertaubat dengan kalimah tadi. Nabi Adam bertaubat dengan kalimah ini, Rabbana zalamna anfusana, yang sabit dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, jangan kita dengar kisah palsu tu. InsyaAllah saya akan mentangkan tajuk tu hari Sabtu ni, insyaAllah, biiznillah. Wa ma kadat darbatu Musa tasqutul al-qibti qatilan hatta sar'a taliban ghufran warahmah qailan, tidaklah pukulan Musa yang menyebabkan jatuhnya orang Qibti itu yang melalu membunuhnya, sehingga dia segera bertaubat kepada Allah, memohon kepadanya pengampunan dan rahmat dengan mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diri aku, maka ampunkanlah dosaku. Wa Daud ma kada yash'uru bi khati'atihi hatta kharra raqi'an mustaghfira fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Fal anbiya la yaqrun 'ala adh-dhanb, la yuqirrun 'ala adh-dhanb, maka para anbiya itu tidak tetap di atas dosa. Wala yuakhiruna at-taubah, tidak juga melambat-lambatkan taubat. Fallahu 'asamahum min dzak, Allah Ta'ala melindungi mereka daripada perkara tersebut. Wa hum ba'da taubati akmalu minhum qablaha, maka mereka lepas taubat itu lebih mulia daripada sebelumnya. Dan dengan itu terbatallah dua syubhat ini, dan tidak ada wala mithbita fi majal al-hujjaj wan niqash, al-hujjaj wan niqash, maka tidak sabit daripada bab hujjah dan juga perbincangan. Wa hasbuna bil adillah al-wadhihah, cukuplah kita dengan dalil yang jelas, al-bayyinah allati tahdi lillati hiya aqwam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Soalan? Jadi hari ini kita bincang masalah kesimpulannya, para anbiya maksum dari dosa besar, tak maksum dari dosa kecil, sebagai contoh bagi umat mereka bahawa apabila mereka tersilap, mereka buat juga macam para anbiya mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan lain? Kena mengaji lagi 1 jam ni. Cukuplah, dah setengah, ngantuklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.